Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini nak menyambung bincang kita, menyambung pembicaraan kita dalam surah Al-Insan. Kita berada di penghujung surah Al-Insan, alhamdulillah, dan kita insyaAllah nak habiskan surah ini pada malam ini insyaAllah. Baik, kita nak mulakan dengan nak membaca dahulu ayat 29 hingga ayat ke-31 pada surah Al-Insan ini insyaAllah. Pada halaman 580. Haji tak ada. Mungkin tak apa, saya baca. Firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Terjemahan, sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan ini menjadi peringatan. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah dengan iman dan taat. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara, melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, mengaturkan sebarang perkara yang dikehendaki. Ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkannya di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, ia menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakit. Baik. Ayat ke-29, setelah Allah bercerita pelbagai perkara dalam surah Al-Insan ini, Allah tutup dengan menyebutkan sesungguhnya ini adalah tazkirah. Ini apa? Perkara yang disebutkan dalam surah ini. Ada berapa perkara yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan? Ada berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa perkara ada? Allah sebut tentang apa dalam surah Al-Insan? Silakan. Pertama, Allah sebut tentang manusia yang dia itu tak ada apa-apa, tak dikenali dalam masa sebelum keberadaannya. Dia memang hanyalah satu titik daripada kewujudan dunia ini. Kalau katakan dunia ini daripada mula diciptakan hingga nanti kiamat panjang ni, kita hanya satu dot kecil je kan daripada masa yang ada di dunia ini. So kita adalah
kan? Tak ada sesiapa pun, bukanlah sesiapa pun. Mungkin kita je, manusia sahaja yang kadang-kadang merasa dirinya itu penting, rasa diri dia tu besar, sedangkan dia adalah hanya satu dot sahaja. Kalaulah dia itu pun adalah orang yang penting, dikenali, ia hanyalah setakat apa? Circle dia sahaja. Paling besar pun kenal satu negeri, besar lagi kenal satu Malaysia. Lebih sikit daripada itu kenal lah beberapa negeri, beberapa negara, Indonesia ke Singapura, Brunei kan. Lebih daripada itu tak ada. So nak bandingkan seseorang itu dengan dunia sekarang ni pun memang almost nothing lah. Kalau dibandingkan dengan keberadaan masa dunia ini, lagilah kita ni tak tahu dot yang besar mana je. Maka Allah mulakan surah Al-Insan itu dengan perkara tersebut. Itu satu. Apa lagi yang Allah sebut dalam surah Al-Insan? Tujuan Allah mencipta manusia untuk diuji. Kita ciptakan adalah untuk diuji. Baik. Dua. Ada lagi? Silakan. Ni dah penghujung surah Al-Insan ni. Kena recall balik apa yang kita dapat. Minimum satu daripada surah ni sebelum kita tutup surah ini. Tentang syurga, Ustaz. Tentang syurga. Diceritakan tentang syurga. Baik. Tiga. Ada lagi? Tentang Quran, penurunan Quran secara beransur-ansur. Tentang penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. 4. Baik. Silakan lagi. Balasan kepada manusia jika syukur atau kufur. Balasan kepada manusia jika syukur atau kufur. InsyaAllah. 5. Lagi. Silakan. Rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Baik. Yang ke-6. Amalan al-abrar yang sunat seperti wajib tu. Amalan al-abrar yang sunat pada mereka adalah seperti wajib. InsyaAllah. Yang ke-7. Silakan. Yang ke-8. Apa yang kita dapat daripada surah Al-Insan ni? Ada lagi? Awirah. So katakan 8 je lah. Katakan 8. Baik. 8 ni sikit ke banyak? Kalau dalam bahasa Inggeris dikira singular ke plural? Plural. Kalau dalam bahasa Arab dikira mufrad, musanna, jamak. Jamak banyak. Okay. So minimum sekarang ini kita ada 8, minimum lah kan. Saya yakin kalau setiap daripada kita keluarkan satu, kita akan ada 22 pelajaran daripada surah Al-Insan, minimum 22 kan. Tapi sekarang kita ada 8 pun dah cukup. Dah banyak lah. Alah, tak pas lagi Ustaz. Ya? Banyak ya Ustaz. Belum lagi Ustaz. Baru 8, lepas tu kalau 21, kalau 11 okey lagi. Itulah baru 8. Jadi kita sambung. Setiap seorang kena ada satu. Seorang kena ada satu. Kan? Minimum pelajaran kita dapat ambil, kalau setiap daripada satu surah kita dapat satu pelajaran, kan, itu sudah satu perkara yang baik daripada kita masuk dia kosong, masuk surah Al-Insan kosong, keluar surah Al-Insan kosong juga. Kan? Tak boleh. Minimum ada satu pelajaran yang kita dapat daripada satu surah yang kita pelajari, yang kemudiannya kita jelmakan dia dalam bentuk amalan ataupun aplikasi. So minimum kena ada 22, 23 pelajaran daripada surah Al-Insan. Sehari ujung nanti kita sama-sama kongsi insya-Allah. Baik, tapi setakat ini kita ada 8 tadi. 8 dah dikira banyak. Kan? Dan di sini Allah sebutkan inna hadhihi tazkirah. Kita nak lihat pada perkataan hadhihi. Apa poin yang kita dapat daripada perkataan hadhihi? Silakan. Kategori dia apa? Banyak. Dia adalah isim apa? Kata apa ni?
Saya tak ingat di isim apa. Dia kata apa? Okey, silakan. Kata tunjuk. Dia adalah kata tunjuk. Dia adalah kata tunjuk. Baik. Dalam bahasa Melayu dia adalah kata tunjuk, dalam bahasa Arab dia adalah isim Isyarah. isyarah. Okey. Mana-mana pun okey. Tak ingat Arab, ingat Melayu pun okey. Tak ada masalah. Apa maklumat lagi terdapat pada perkataan hadhihi? Dia Hazihi menunjukkan benda wading. tu dekat dengan kita, Ustaz. Baik, dekat. Sesuatu yang dekat bukan jauh. Baik. Lagi? Ada maklumat lagi dapat? Dari sudut gender? Gender. Satu. Dia muannas. Untuk Ujian. maskulin ke feminin? Dia adalah Feminin. untuk feminin. Manin. Muannas. Baik. Apa lagi maklumat? Dari sudut bilangan? Satu. Satu. Dari sudut bilangan adalah satu. Kan? Bahasa Arabnya adalah mufrad. Kan? Englishnya adalah singular. Singular. Soalan sebut inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Tazkirah, peringatan yang kuat. Peringatan yang besar. Hadhi merujukkan kepada satu. Sedangkan dalam surah Al-Insan ada berapa pelajaran? Ada berapa peringatan? Banyak. Banyak. Minimum tadi 8. Sesuai tak guna mufrad? Tak. Tak sesuai. Jamak. Patutnya guna jamak kan? Patutnya innaha ulai tazkirah. Kan? Patutnya guna dalam bentuk jamak. Baik. So apa pelajaran boleh kita ambil daripada perkataan hadhihi ni? Ini menunjukkan hazihi ni tazkirah daripada cerita-cerita di dalam surah Al-Insan. Apa yang Ustaz kata 22 itulah. Itulah tazkirahnya, peringatan yang dapat kita Baik. jadikan panduan. Itu tadi ada, kalau seorang satu bagi kita ada 23 tazkirah tadi kan, Ada. dalam surah Al-Insan. Baik. Daripada perkataan hazihi, apa pelajaran lagi kita boleh ambil? Bila kita melihat sebenarnya banyak ada peringatan, tapi perkataan hazihi menunjukkan kepada singular. Satu. Semua dia dia semua all the peringatan tu is one group. Baik, semua grup. Apakah grup itu? Peringatan. Peringatan Ustaz, grup Semua, peringatan. okey. Semua itu termasuk dalam bentuk peringatan. Okey, baik. Baik. Dan semua peringatan itu nak bawa kepada apa? Kebaikan. Kepada satu perkara sahaja. Iaitu nak bawa kepada mana? Nak bawa kepada Rabbihi. Menuju kepada Tuhan. Menuju kepada Tuhan. Bawalah apa pun peringatan dalam surah Al-Insan ini, dia nak membawa kita kepada satu perkara, iaitu ingatan tentang Tuhan. Allah bercerita tentang kita ini lam yakun syai'an mazkura. Tak disebut, tak dikenang, tak dikenal. So membawa kepada apa? Kita sekarang ini mungkin dikenal, disebut. So bawa kepada ingatan kepada Tuhan. Aku dulu adalah nothing. So kenapa sekarang aku rasa besar sangat, rasa hebat, rasa aku boleh dapat apa yang aku nak. Aku boleh usaha untuk dapat apa yang aku nak. Kan? Aku culas dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bila susah aja aku cari Tuhan, bila senang tak. Sebab aku rasa aku ada usaha aku. Dia lupa pada Tuhan. Bila bercerita tentang Al-Abrar contohnya, yang membawa ingatan kepada Tuhan, kerana Al-Abrar dia orang yang diberikan macam-macam nikmat, tetapi semua itu diberikan kembali kepada apa? Kepada Allah, kepada Tuhan, dengan dia infakkan, dengan dia spend masa yang dia ada, umur yang dia ada. So semua itu bawa dia kembali kepada Tuhan. Maka peringatan yang banyak nak membawa kepada satu perkara, iaitu kepada Rabbihi, kepada Tuhan kita.
Baik. Apa lagi pelajaran boleh kita ambil berkaitan hadhihi yang berbentuk singular? Allah sebutkan bahawa peringatan yang kita dapat ambil daripada surah Al-Insan adalah sangat banyak. Tapi Allah sebutkan inna hadhi tazkirah, sesungguhnya ini yang satu ini adalah peringatan. Maka seolah-olah Allah nak beritahu pada kita bahawa daripada surah Al-Insan yang banyak peringatan yang diberikan, pelajaran yang diberikan. Ambillah satu daripadanya dan itu sudah memadai untuk menjadi peringatan yang besar untuk kita. Oh. Kalau dalam surah Insan ini banyak peringatan, kita tak dapat nak hadam, tak dapat nak digest semuanya. Tak apa, Allah kata cukup kalau kita dapat ambil satu je peringatan daripada surah ini dan itu sudah memadai untuk bawa kita agar terus ingat kepada hakikat diri kita. So Allah bawakan inna hadhihi tazkirah. Allah bawakan dalam bentuk mufrad. Ini yang satu ini adalah peringatan yang besar, peringatan yang kuat. So ambillah satu peringatan pelajaran daripada surah ini dari sudut apa pun. Kerana kita ketika membaca surah ni kita membaca dengan diri kita yang pelbagai, dengan emosi kita yang pelbagai, betul tak? Ada orang sekarang baca dengan perasaannya yang gembira. Ada orang membaca sekarang ini surah Insan dengan ada masalah dalam kepala dia. Ada orang yang baca dengan tak ada apa-apa, okey je, tak ada apa-apa perasaan. Happy pun bukan, sedih pun bukan, dia biasa. Setiap kita membaca surah Insan ini dengan pelbagai emosi dan juga perasaan. Dan setiap daripada kita disebabkan emosi dan perasaan yang berbeza itu, kita akan mendapat pelajaran yang berbeza. Maka cukuplah satu yang kita ambil dan itu sudah cukup memberi ingatan yang besar pada kita sebagai bekal untuk ke depan. Inna hadhihi tazkirah. Maka Allah gunakan di sini isim isyarah dalam bentuk mufrad. Kan? Kita hanya melihat kepada kata tunjuk sahaja. Terjemahannya ini. Kan? Ini dia macam tak ada apa. Tapi perkara yang ringkas, simple, boleh kita masukkan dia dalam Quran, insya-Allah dia akan ada pelajaran untuk kita ambil. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang dia nak, dia akan mengambil jalan untuk pergi kepada Tuhan. Terjemahannya panjanglah. Bolehlah ia mengambil jalan menyampaikan kepada keredaan Tuhan. Terjemah perkataannya ialah maka barang siapa yang ia kehendaki, ia akan mengambil kepada Tuhannya sabila, jalan. So dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhan. Baik, silakan dulu ajanya. Silakan jika ada soalan. Boleh Raise tak hand tu. kita katakan bahazi di sini walaupun dia refer kepada tazkirah, tapi boleh tak kita kata secara general Allah kata ambillah seluruh surah ni, sebab untuk dia nak ambil satu daripada banyak, kita mungkin banyak adalah 20 lebih. Hazi ni refer kepada the whole of the surah. That is the reason why dia pakai muannas itu. Boleh? Boleh Sebab juga diambil daripada ambillah surah ini sebagai satu peringatan. Katakan kita ambil satu surah ini daripada 114 surah. Boleh. Ini juga sudah menjadi satu peringatan. Because menunjukkan importantnya pengingatan di dalam surah-surah ini kalau kita nak ambil dia sebagai satu. Kan? Betul. Itu membawa saya kepada soalan nanti yang berikut ni, ya tasauna. Yang kat sini, kan kat atas ni satu. Paman Syah. Mengapa suddenly dia datang kat sini pula ramai? Pula. Kan? Itu je lah saya punya. Okey, baik. Jazakallah khairan. Nanti kita akan sampai kepada ayat selepas ini insya-Allah. Jadi dah melihat dah kepada
perbezaan-perbezaan yang ada di antara ayat. InsyaAllah. Baik, Ustaz, ya saya. kalau secara peribadi Ustaz, bagi Hmm. saya sebuah ayat itu, semua ayat Al-Quran tu adalah peringatan. Semua ayat tu kalau kita amati Ustaz, dia memang peringatan. Daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-31 Ustaz. Itu hari saya masih ingat lagi Ustaz kata apa dia punya jis. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Itu dia punya clue utama Ustaz kan. Ya. Jadi saya ambil pengajaran buat diri saya. Setiap ayat itu adalah peringatan bagi kita kalau kita betul-betul hayati surah Al-Insan ni. Namanya pun surah Al-Insan. Jadi kalimah-kalimah yang membentuk ayat itu adalah peringatan yang penting yang memang khas ditujukan kepada setiap manusia. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Boleh. Masya Allah. Semua tu boleh. Kan? So daripada satu perkataan je kita lihat isim isyarah. So kita dah mula berfikir kan tentang sudut pandang ataupun pelajaran yang boleh kita ambil daripada perkataan tersebut. So dia mula dengan satu perkataan je. So keluarlah boleh pada surah, boleh ambil pada ayat ataupun pada apa-apa peringatan yang ada. Boleh. Masya Allah. Barakallahu. Baik. Sabila terjemahannya jalan. Barang siapa yang dia nak, maka dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhan. Dan jalan sabila ini jalan yang menuju kepada Tuhan. Kita boleh letakkan dia sebagai dua bahagian. Kita ada eksternal dan juga internal. So kita ada jalan yang berbentuk luar dan ada jalan yang berbentuk dalaman, luaran ataupun dalaman. Maka barang siapa yang menuju kepada Tuhan, maka dia boleh mula mengambil jalan. Jalan yang bagaimana? Dia mula mengambil jalan daripada sudut dalaman dia dengan dia apa? Dia dah ambil peringatan-peringatan yang diberikan dalam Al-Quran. So internal path-nya ialah dia ada ilmu. Dia ada hudan, petunjuk. So dia itu jalan yang internal yang dia mulakan untuk menuju kepada Tuhan. Kerana kedua-dua ini perlu ada. Mustahil orang yang dia memenuhi jalan dia untuk menuju Tuhan dengan dia belajar. Dia belajar tentang Quran. Lepas satu kelas tajwid, dia masuk kelas tajwid. Lepas masuk satu kelas taranum, habis masuk lagi kelas taranum seterusnya. Masuk kelas tadabbur dah habis, masuk kelas tadabbur yang lain. Dah habis kelas bahasa Arab yang ni, masuk kelas bahasa Arab yang seterusnya. Dia masuk kelas demi kelas untuk belajar tentang Quran, untuk nak faham Quran. So itu internal path dia. Nak menuju kepada Tuhan. So dia penuhkan diri dengan berbagai ilmu. Dan kemudian dia duduk begitu sahaja. Adakah dia akan sampai kepada Tuhan? Tak. Kenapa? Kerana dia perlu digandingkan dengan external path dia. Perjalanan disebut luaran ataupun fizikal dia. So dia ada fizikal dan juga intellectual, spiritual dia kena ada. Dan mustahil orang yang dia membaca Al-Quran, dia solat, dia bersedekah, dia berpuasa, dia bangun malam, dia buat pelbagai bentuk amalan, zikir dan sebagainya, tetapi dia tidak ada ilmu tentang perkara tersebut. Sampai tak dia kepada Tuhan, dia tak sampai kepada Tuhan. Walaupun dia buat itu benda-benda yang baik, tetapi jika tidak digandingkan dengan ilmu, dan ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka dia juga tidak akan sampai. Kerana dia bukan saja tentang
beramal, dia adalah tentang amal yang tepat mengikut cara Nabi SAW. Sebab itu kan hadis yang kita pernah sebutkan sebelum ini tentang 3 orang lelaki yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana amalan. Baginda Aisyah pun berceritalah. Lalu mereka rasa kagum dan termotivasi dengan cerita tersebut. Lalu seorang tu kata, mulai pada hari ini saya tak nak tidur, saya nak mendirikan, membangunkan sepanjang malam, nak solat, baca Quran, zikir, tak nak tidur sepanjang malam. Seorang lagi kata, mulai hari ini saya nak berpuasa setiap hari. Seorang lagi kata, mulai hari ini saya berazam untuk tak nak kahwin kerana nak fokus kepada ibadah. Apa yang ketiga-tiga lelaki ini lakukan, adakah dia perkara yang baik ataupun tidak? Perkara yang baik. Tetapi apa yang tak ada? Ilmu nak buat tu. Ilmu nak apply tu tak ada. Maka bila sampai kepada Nabi, Nabi setuju ataupun tidak dengan apa yang 3 orang ni nak lakukan? Nabi tak setuju. Nabi kata ia menyalahi cara Nabi SAW. Maka tidak mungkin sesuatu yang eksternal dia tidak digabungkan dengan internal. Lalu dia akan menjadi sesuatu yang menjadi. Tak. Formula itu tidak akan menjadi. Itu dalam Al-Quran kita banyak jumpa tentang Allah sebut amanu wa amilus salihat. Beriman dan juga beramal soleh. Iman adalah internal, amal soleh adalah eksternal dia. Maka barulah itu menjadi sabilan, jalan menuju kepada Tuhan. Dan ia bermula dengan apa? Dia bermula dengan tazkirah, peringatan-peringatan yang kita ambil daripada Al-Quran. Ini mula dia. Kemudian barulah bergerak. Okay. Dan dalam kalau kita lihat juga dalam surah Al-Fatihah, Allah sebutkan tentang golongan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang sesat. Siapakah dia orang yang dimurkai? Orang Yahudi. Siapakah dia orang yang sesat? Orang-orang Nasrani. Kan? Kenapa orang Yahudi dilaknat? Kerana mereka adalah orang yang berilmu tetapi mereka tidak beramal. Orang Nasrani kenapa mereka sesat? Kerana mereka adalah orang yang beramal tetapi tak ada ilmu. So jalan menuju Tuhan dia akan ada 2, internal dan juga eksternal, yang perlu dipenuhi kedua-duanya. Sebab itu belajar Quran ia bukan tentang berapa banyak dah surah yang kita dah baca, berapa banyak dah surah yang kita dah tadabbur. Dia bukan itu. Dia tentang berapa banyak yang kita dah baca, faham dan kemudian kita amalkan. Itu dia. Kerana seringkali orang mengejar untuk nak khatam dari sudut bacaan. Dan bila dah bergerak kepada tahap, oh aku tak boleh baca je, aku kena faham Quran. Maka orang mula untuk nak faham Quran, dia pun masuklah ke tadabbur. Contohnya, dan dengan perasaan dan azam yang sama, iaitu nak khatam. Dia dah khatam baca, so sekarang dia fokus nak khatam faham ataupun nak khatam tadabbur pula. So dia pun nak kejarlah habiskan tadabbur setiap surah. Sedangkan bukan itu juga tujuan dia. Tujuannya ialah pada setiap kali habis satu surah, apa yang saya dapat dan apa yang boleh saya bergerak ke depan dengan surah ini. Barulah lengkap jalan menuju kepada Tuhan. Jika tidak, seseorang itu hanya akan dimainkan oleh syaitan. Syaitan akan buatkan dia rasa syok dengan dia baca dan juga faham Quran, hingga dia tertinggal untuk nak mengamalkan Quran itu. Ataupun syaitan bagi dia syok dengan dia banyak solat, banyak infak, banyak baca Quran. Eksternal punya perbuatan, tetapi dia terlupa nak mendasari amalnya itu dengan ilmu. So syaitan hiaskan. Kan? Dan itu yang Allah sebutkan dalam penghujung surah Al-Kahfi kan. Kul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, nak tak aku habarkan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amal dia. So dia bukan tak beramal, dia beramal. Cuma amal dia jadi rugi, dia loss. So, syaitan
pertama dia akan halang orang daripada beramal. Dan jika orang tu tetap juga nak beramal, maka syaitan akan kacau amalan tersebut. Maka ada orang yang akan disibukkan dengan beramal dan dia lupa nak mendasari amal itu dengan Al-Quran dan juga hadis, dengan ilmu. Maka dia tenggelamlah dalam syok sendiri dia. Begitu juga orang yang belajar dengan ilmu, dia akan tenggelam juga dalam perkara tersebut. Kedua-duanya akan dimainkan oleh syaitan. Maka jalan menuju Tuhan, ia dikuasakan dengan dua, internal dan juga external. Kita ada internal path kita dan kita ada external path kita untuk menuju kepada Tuhan, dan itu yang nanti akan melengkapkan. Kita belajar tadabbur ini, kita mengambil tazkirah, ini adalah internal path kita. Dan selepas ini kita ada external path kita yang perlu kita lalui. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ayat di surah ini ayat sesuai sangat wah, alamak, maknanya kami Ramadan kami akan buat silap lagi sebab muslimah kami tetap nak khatam tadarus 30 juz tu, tak nak tadabbur. Boleh, tak ada masalah untuk nak tadarus dan hingga khatam Ramadan, nanti tak ada masalah. Kan para sahabat dan juga para salafus soleh juga melakukan yang demikian. So mereka ada dua cara dengan Al-Quran. Pertama, tadabbur itu main dia. Yang kedua adalah baca untuk nak khatam, dan itu khusus mereka lakukan ketika tadabbur. Ketika tadabbur pula, ketika Ramadan. Cuma kita nak kembali tengoklah diri kita nak letakkan kita di mana. Kadang-kadang kita nak fokus kepada khatam, kan? Oh, saya tak sempat nak tadabbur sebab saya nak khatam. Kan? Tapi khatam kita pun, kan, berapa kali Ramadan? 1 kali. Kalau khatam 30 kali pun, itu seorang 1 juzuk. Kan? Bacalah seorang 1 juzuk, kan? 30 orang seorang baca 1 juzuk, dia kira khatam. Kan? Kita pun kira lah dah khatam. So berapa kali kita khatam? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan? Sedangkan para sahabat, para salafus soleh, mereka bila mereka buka mood baca untuk khatam, memang mereka pergi betul-betul. Sebab itu ada yang khatam 30 kali, ada yang khatam 60 kali dalam bulan Ramadan. So kalau nak khatam, bagi khatam betul-betul. Kan? Sebab kadang-kadang orang kata saya nak fokus kepada khatam, saya tak sempat nak tadabbur pada bulan Ramadan. So boleh, bagilah khatam betul-betul. Lepas daripada itu, nak tadabbur silakan. Ya, dan para sahabat melakukan kedua-dua perkara itu. Baik. Tapi kalau ada orang yang dia tak sempat nak khatam Ramadan, dia fokus kepada tadabbur, boleh tak? Boleh, itu yang terbaik yang Allah inginkan. Boleh je, mana-mana pun okey. Janji kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, dan tiadalah kamu berkemahuan melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka tadi pada ayat yang ke-29 Allah menyebutkan faman syaa, dan di sini dalam bentuk satu, seorang lah, bentuk singular. Dan sini berubah dalam bentuk yang ramai, kamu. Maka peringatan yang Allah berikan itu perlu diberi perhatian oleh setiap daripada kita. Faman syaa, dia adalah peringatan untuk setiap daripada kita. Kerana kita akan mengambil pelajaran seperti saya sebutkan tadi, dia berdasarkan keadaan kita. Ada orang yang dia dapat pelajaran daripada satu surah bila Allah bercerita tentang syurga. Ada orang yang dapat pelajaran bila Allah bercerita tentang neraka. Ada orang yang dapat pelajaran bila Allah bercerita tentang amal orang-orang yang terdahulu. So, kita berbeza dalam mendapat pelajaran daripada setiap surah ataupun setiap ayat. Kan? Dan ada orang yang dia terkesan dengan ayat yang keras-keras, yang Allah bercerita tentang neraka, tentang azab, tentang umat dahulu yang sikap mereka yang diberi macam-macam tapi masih ingkar. Ada orang yang terkesan dengan begitu. So setiap kita masing-masing dalam mendapat pelajaran daripada setiap surah ataupun setiap ayat. Maka setiap daripada kita bergerak
sendiri-sendiri. Walaupun kita sekarang ini belajar secara ramai, tapi saya yakin setiap daripada kita mendapat pelajaran yang berbeza. Walaupun ayat yang kita baca sama, kita duduk masa sama, mendengarkan perkongsian daripada saya sama, tapi setiap daripada kita akan masuk dalam diri dia pelajaran yang berbeza. Dan kita akan bergerak sendiri-sendiri selepas daripada ini. Itu yang Allah sebutkan, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu sedang bergerak menuju kepada Tuhanmu dan kelak kamu pasti akan bertemu dengannya. So setiap dari kita sedang bergerak bersendirian walaupun kita dalam keadaan yang ramai. Kita bersolat berjemaah di surau ataupun masjid. Tapi adakah setiap daripada kita yang bersolat itu mendapatkan ganjaran yang sama? Tak. Kita solat sebelah-sebelah. Kan seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia kata dua orang yang berdiri untuk bersolat mengikut imam yang sama, mendengarkan bacaan yang sama dengan solat yang sama, bilangan rakaat yang sama, tapi satu di syurga naim, satu lagi di neraka jahim. Kenapa? Kerana kita berbeza. Walaupun kita solat dengan solat yang sama. Kita berjalan menuju Tuhan bersendirian walaupun kita sedang berada dalam ramai. Maka Allah letakkan pada ayat 29 ini dengan peringatan yang Allah berikan itu masing-masing punya nak ambil yang mana dan kemudian bergeraklah ke depan. Silakan Nathania. Dah ada resen saya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya ada dengar orang kata kena ikut tarikat untuk berjalan menuju kepada Allah ni. Adakah perlu Ustaz? Baik. Macam ikut tarikat Naqsyabandi lah kan, beberapa tarikat tu. Mesti ke Ustaz? Baik, jazakillahu khair atas soalan. Pertamanya kan, kalau kita sebut tentang tarikat-tarikat, ia muncul dan istilah ini muncul bila sudah tentu selepas daripada 300 kurun yang awal, lepas daripada zaman sahabat kan, dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Maka jika nak menuju kepada Tuhan perlu kepada tarikat, maka ramai orang-orang dulu yang sebelum adanya tarikat ini kan, maka adakah mereka tidak sampai kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, tarikat ini muncul dan kata-kata tentang nak menuju kepada Tuhan kena ada tarikat, mungkin yang nak dimasukkan ialah untuk orang yang nak menuju kepada Tuhan, dia perlu belajar, dan tarikat ini namanya tarik lah, dia jalan kan, dan dalam tu kita akan belajar lah kan, buat untuk amal dan sebagainya. So umumnya dia adalah sesuatu yang perlu dipelajari, maksudnya sebelum nak beramal dia perlu ada ilmu dulu, dan itulah dia tarikat yang dia dah siapkan. Siapa yang nak pergi menuju kepada Tuhan, so ni dah siap dah kan, masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia macam sekolah lah kan, nak menuju ke mana kan. Tapi dia bukanlah satu kewajipan untuk setiap daripada orang yang nak menuju kepada Tuhan untuk nak kena masuk kepada tarikat itu barulah sampai. Dan jika perkara itu perlu, maka sudah tentu ia telah diterangkan oleh imam-imam dulu. Mesti imam mazhab kita dah sebutlah kan tentang kena ikut tarikat yang mana ataupun tarikat yang tertentu. Jika ia memang satu kemestian, akan tetapi ia tidak disebutkan oleh mereka. Maka untuk menuju kepada Tuhan sama ada dengan tarikat ataupun tidak, itu boleh sahaja. Dia satu option pada kita. Wallahu a'lam. Yang penting sama ada dengan tarikat ataupun tidak, asasnya adalah sama, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu asas dia, tak dapat tidak. Itu memang tak boleh lari.
Kan, kalau kata orang itu dia bukan mengikut tarikat, tetapi apa yang dilakukan itu mengikut pada Al-Quran dan juga hadis, maka itu adalah perkara yang benar. Dan walaupun mungkin jika orang itu berada dalam tarikat tetapi dia tidak didasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis, maka itu perkara yang perlu dilihat semula. Wallahu a'lam. Silakan Haji Rusyam. Saya sentuh sikit pasal tarikat. Baik, silakan. Saya pernah berpengalaman nak Masya sabar dia. Dia belajar ni semua betul. Tapi bila sampai kita nak berzikir, nak minta pada Allah tu, kita akan menggunakan perantaraan ataupun dipanggil tawassul. Apa tu yang kita akan berbelah bagi ataupun was-was, sebab kita tahu Allah tahu apa dalam isi hati kita. Kenapa kita nak minta ke Allah, nak melalui orang lain. Itu yang jadi part yang jadi was-was tarikat tu. Yang lain tu betul, macam dia zikir dalam lafaz semua tu memang betul. Jadi saya rasa kalau ikut ni tak sesuai lah untuk tarikat tu. Masya Allah. Jazakallah khairan Haji Rusyam pengalaman dalam perkara tersebut. Saya juga ada mendengar sharing beberapa hari lepas, 2 hari lepas saja, tentang yang bahagian ni lah tarikat. Dan saya pun dulu kebetulan memang ada saya kebetulan bantu dia dalam bisnes dia. Dan kebetulan dia yang ni lah tarikat ni lah. So umumnya ayat mereka ialah apa yang kita pelajari ini adalah yang di surface sahaja. Dia ada lagi perkara yang dalam yang perlu dipelajari, kan. Dan kalau lihat pada penerangannya, dia memang satu yang susah, yang rumit, kan. Satu persoalan demi satu persoalan yang ditimbulkan, dan kita nak faham pun dia mencabar untuk nak faham. Maka dia membuat kita tanya-tanya, kalaulah begini jalannya untuk nak pergi kepada Allah, maka dia macam satu perkara yang tak adil, sebab dia susah, kan. Nak kena faham, nak kena tahu ini yang kita ada ni semua adalah kulit dia, ada nanti ada dalam dia. Guru pula dia kata ada guru yang zahir dan kita ada guru yang gaib, kan. So dia nanti kita nak kena sampai ke belajar dengan guru yang gaib pula. Guru yang gaib tu pula kalau pergi pada grup ni lain, pergi pada grup ni dia akan lain. So dia jadi macam banyaknya dan susahnya nak menuju kepada Tuhan ini, kan. Sedangkan kalau dilihat oleh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka berpada dengan apa yang ada dengan Al-Quran dan Nabi SAW, dan mereka akhirnya telah diiktiraf, kan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha, kan, kepada Allah Azza wa Jalla. So ikut sajalah, kan, jalan yang Allah dah sediakan dalam ini. Itu yang kita duk sebut siratal ladzina an'amta alaihim. So ikutlah jalan mereka. Itu dia mentor-mentor yang Allah siapkan. Allah dah siapkan, sediakan. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Untuk orang yang nak dapat redha Allah dan nak dapatkan syurga, ini dia. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang Allah dah garanti mereka ini Allah dapat keredaan Allah dan dapat syurga. So tak payah nak susah-susah pergi cek ke tempat lain, fokus je, ikutlah saja mereka, dan insya-Allah Allah akan bimbing kita jika kita berpegang kepada dua perkara. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, dan tidaklah kamu berkemahuan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini Allah dah guna istilahnya kepada ramai. Kenapa Allah beralih kepada ramai sedangkan tadi ceritanya adalah tentang seorang-seorang? Baik, kalau kita lihat pada sebelum ini pun memang ceritanya ataupun perkataan yang Allah gunakan semuanya adalah tentang ramai. Bila Allah cerita tentang Al-Abrar, Al-Abrar itu seorang ke ramai? Ramai. Bila Allah cerita tentang apa? Tentang orang-orang yang mereka suka kepada kehidupan dunia,
Allah gunakan istilahnya yuhibbuna, ramai. Kan. Terus daripada sebelum ini Allah dah bercerita tentang dua kumpulan ramai. Tentang al-abrar yang dapat syurga ramai, Allah guna istilahnya. Tentang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka juga istilahnya ramai, iaitu mereka yang yuhibbuna al-ajilah. Tentang orang yang syukur ramai, tentang orang yang ingkar juga Allah mulakan ceritanya dengan istilah yang ramai. Dan di sini ramai ini berbeza, Allah sebut direct kepada kita. Wa ma tasyaun, sedangkan sebelum ini hum khalaqnahum wa syadadna asrahum. Hum ini terjemahannya apa? Mereka. So dia kan pihak yang ketiga. Tapi sampai saja pada ayat yang ke-30 ini Allah kata dan tidaklah kamu, tiba-tiba je cerita pasal kita pula. Kan? Cerita pasal kita pula. Sedangkan tadi tak ada pun sebut pasal kita, sebut tentang al-insan, al-abrar, tentang Nabi, tentang orang yang kufur. Tiba-tiba di sini Allah terus sebut tentang kita dan Allah gunakan istilahnya adalah ramai. Baik. Kaitannya apa? Kaitannya tadi kepada at-tazkirah yang Allah dah sebutkan sebelum ini. Kerana Al-Quran ini, kalau kita lihat pada konteks ketika ayat ini diturunkan, ia adalah kepada Quraisy. Dan Quraisy dengan Al-Quran ini mereka bagaimana? Macam-macam alasan yang mereka berikan untuk menolak Al-Quran ini. Maka Allah gunakan istilahnya sebagai ramai nak merujuk kepada Quraisy ketika itu. Yang mereka mempunyai kehendak mereka masing-masing. Mereka mempunyai kehendak mereka masing-masing. Dan di antara kehendak mereka, keinginan mereka adalah hendak menidakkan Nabi SAW kerana nak menjaga kedudukan mereka. So Allah sebut tentang mereka dan Allah letakkan dalam bentuk yang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan di sini dalam bentuk ramai, dalam bentuk jamak kerana nak menunjukkan kepada kita semua. Kenapa Allah sebutkan kita semua? Sebab nanti Allah nak suruh kita lihat kepada apa yang Allah sebut kat belakang. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah apa yang kamu semua kehendaki itu kecuali nanti akan ikut apa yang Allah kehendaki. Allah ada berapa? Satu. Tunggal Esa. Okay. Maka ramai orang yang berkehendak. Dan setiap orang itu ada berapa kemahuan, ada berapa kehendak dia? Banyak. Dan setiap dari kita bukan ada satu je keinginan. Kita ada banyak keinginan. So kita darabkanlah dengan kita yang ramai ini. Dan setiap orang itu tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan kecuali apa yang Allah inginkan untuk dia. Maka Allah menutup surah Al-Insan ini nak menegaskan kembali apa yang Allah sebut di awal surah Al-Insan. Tentang apa? Bahawa manusia ini adalah lam yakun syai'am mazkura. Kita ini adalah nothing. Kita adalah nothing, nobody. Dan yang hanya ada dan juga kekal hebat memiliki adalah Allah Azza wa Jalla. So kalau kita gabungkan semua kehebatan manusia, kekayaan manusia, kekuasaan manusia, itu kalau nak dibandingkan dengan Allah, dia macam satu lawan ramai. Ikut logiknya ramai yang akan menang. Tapi di sini Allah nak tunjukkan kekuasaan yang satu ini. Dia boleh mengalahkan yang ramai. So Allah sebut tentang ramai kerana nak tunjukkan tentang kehebatan dan kekuasaan diri dia, keagungan diri dia. Dan sebab itu Allah tutup ayat 30 dengan innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, dia itu aliman, maha mengetahui, hakiman yang maha bijaksana. Maka Allah Azza wa Jalla, dia Tuhan yang tahu pada siapa yang perlu diberikan.
Allah dia tahu siapa yang berhak dapat. Allah tahu siapa yang dia berusaha lalu dia layak untuk nak dapat. Maka Allah alim, dia maha mengetahui usaha kita semua. Dan Allah juga hakim, dia maha bijaksana. Dia tahu siapa yang sesuai dapat ataupun tidak. Kerana mungkin kita ada keinginan ataupun kehendak yang sama. Contoh, yang ramai kita keinginannya yang sama adalah nakkan rezeki ataupun harta yang banyak. Kan? Nak jadi orang kaya, contohnya lah kan. Itu memang majoriti ramai orang nak. Dan ramai orang berusaha untuk dapatkan apa yang diinginkan itu. Tapi adakah setiap orang akan dapat? Tak. Allah tahu siapa yang berusaha, siapa yang nak dan siapa yang berusaha, dan plus Allah tahu siapa yang layak untuk nak dapat, yang sesuai untuk dapat. Dan disebabkan inilah tak setiap kita akan dapat apa yang kita inginkan. Kita ada pilihan kita. Ini adalah pilihan kita. So kita boleh pilih apa yang kita nak. Dan pilihan Allah adalah di sini. So apa yang kita pilih itu meliputi pilihan ataupun kehendak Allah Azza wa Jalla. So adakah kita tak perlu berusaha? Adakah kita sebenarnya tak ada option? Kan mungkin seperti mana yang disebutkan ada satu kumpulan namanya Qadariyah, kan? Yang dia itu hanya berserah kepada qada dan juga qadar. Sebab dia kata kita kan semua Allah dah tentukan. Kan? So Allah dah tentukan kita ni syurga ataupun neraka. So kalau kita berusaha pun buat baik, tapi Allah dah kata kita ahli neraka, so kita akan masuk neraka juga. So dia tak payahlah buat apa-apa. Berserah sahajalah. Maka ayat ni nak bagi tahu bahawa kita ada pilihan. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Kita boleh mendapatkan kemahuan dan juga kehendak kita. Tapi itu semua nanti bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ustaz, Ya, saya. nak tanya boleh? Silakan. Tadi kata kita tak ada, kita ada pilihan. Tapi ayat ni kata dan tiadalah kamu berkemahuan melainkan dengan cara yang dikehendaki. That means kita buat baik ke buat jahat, itulah cara yang dikehendaki Allah. Betul ke? Betul. So, Dan macam mana tu? wa ma tasyauna illa ayyasha, dan tidaklah kamu berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bermaksud bahawa kita semua ada kehendak kita masing-masing, tetapi kehendak kita itu tidak akan tertunai kecuali mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita ada kehendak kita masing-masing, tapi kehendak kita itu tidak akan tertunai kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita berkehendak nak pergi menunaikan umrah ataupun haji, contohnya. Itu kehendak kita. So, kita ada duit, kita sihat, kita ada masa. So, ikutkan ada benda ni, boleh tak pergi umrah? Dan haji tak ceritalah, boleh tak pergi umrah? Boleh. Tapi ada tak orang yang ada tiga-tiga ni tak dapat nak pergi umrah? Ada. Kenapa? Kerana Allah tidak berkehendak dia untuk pergi umrah. So dia tak dapatlah. Ada orang, ya saya. Itu kalau nak buat baik. Kalau nak buat jahat. Baik. Bila seorang itu nak buat jahat, bila seorang itu dia berkehendak nak buat jahat. Dan kita ada pengalaman lah buat benda yang salah, kan? Dan kita ada waktu yang kita nak buat benda yang salah dan kita akhirnya buat. Dan ada waktu yang kita nak buat benda yang salah tapi akhirnya kita tak dapat nak buat. Ada tak pengalaman yang macam tu? Kita pernah nak buat benda yang salah tapi akhirnya kita disibukkan hingga tak dapat nak buat benda tu. Contoh, sebagai contoh, ada orang yang dia sedang belajar untuk berhenti mendengar muzik, dengar lagu. So dia dah lama tak dengar. Satu hari
Kan biasalah keluar-keluar dengar sikit-sikit tu semua timbul rasa nak dengar lagu. Saya pun nak dengar ajaklah lagu, satu lagu je. So dia pun mulalah buka handphone dia nak dengar lagu. Tapi dia buka handphone dia, masuk WhatsApp, dia buka handphone dia, masuk call, dia tengah duduk, ada orang datang, anak dia datang, orang datang tanya, akhirnya dia disibukkan dan tak sempat. Akhirnya daripada nak dengar lagu tu, dia terlupa yang dia asalnya nak dengar lagu. Dan itulah kehendak Allah Azza wa Jalla pada dia. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan perkara yang buruk, perkara yang baik, kullu min indillah. Semua itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Hatta kita buat benda yang jahat, itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla atas kita. Cuma dalam Quran adabnya kita tak menyandarkan benda yang tidak baik kepada Allah lah, kan? Tapi itu semua adalah kehendak Allah Azza wa Jalla atas kita. So adakah kita nanti macam mana? Kalau macam tu, kalau Allah yang berkehendak, so sebenarnya saya salah ke saya tak salah sebenarnya, kan? Saya salah ke tak salah? Bila kita buat salah tu sebenarnya kita, bukan saya nak buat, tapi dah Allah berkehendak saya buat, so saya buatlah. So macam mana? Asal kita nak buat itu, dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan keinginan dan juga kemahuan kita. Kita yang nak buat benda yang tak baik itu, maka kita pun bergeraklah untuk melakukan yang demikian, dan akhirnya itulah dia yang Allah telah tentukan pada kita. Itu kita melakukan perkara yang tidak baik. Maka dia sama juga dengan kita buat benda yang baik. Bukannya kita untuk baca Quran, untuk masuk, contoh nak masuk kelas, nak dengar cerita tentang Quran ini, kita rasa macam, alah aku masuk je lah kan, dan memang Selasa malam kelas tadabbur, aku masuk je lah. Itu pada kita. Tapi ramai tak orang yang dia tak mampu nak buka Quran walaupun setahun sekali pada bulan Ramadan? Ada tak? Ada. Ada tak orang yang masih lagi belum mampu untuk baca Quran? Ada. Kenapa? Kerana Allah tak berkehendak untuk dia membaca Al-Quran. So bukan saja buat jahat, buat benda baik pun kita adalah atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab itu betapa kita bila dapat bersolat, dapat bersujud, itu satu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Kerana Allah masih nak kita sujud di hadapan dia. Kerana ramai orang yang terhalang untuk nak sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhirat Allah sebutkan pada juzuk yang ke-29 pada surah Al-Haqqah atau Al-Qalam, surah yang ke-68 ataupun surah yang ke-69. Betul, surah 68 ataupun surah yang ke-69. Allah sebutkan tentang nanti di akhirat ada orang yang dia nak bersujud, fala yastati'un. Ketika itu dia tak mampu untuk nak sujud. Kenapa? Kerana Allah tak berkehendak pada dia untuk nak sujud ketika itu. So kita buat jahat, kita buat baik, itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla, tapi dia adalah di atas pilihan kita, di atas pilihan kita sendiri. Kita berusaha nak bergerak ke arah mana, Allah akan bantu mudahkan, dan itulah kehendak Allah atas kita. Baik. So itu Allah letakkan innallaha kana aliman hakimah. Allah beri pada siapa yang dia nak, siapa yang berusaha, siapa yang tunjuk, kan, dia inginkan. So kalau dia nak, dia berusaha untuk nak benda yang tak baik, buat benda yang jahat, maka Allah akan lorongkan dia untuk itulah. Tapi kalau dia nak dan berusaha untuk nakkan benda yang baik, maka Allah lorongkan dia untuk perkara tersebut, dan itulah termasuk dalam yasha Allah, termasuk dalam kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan jangan bimbang, Allah Tuhan yang aliman hakimah, maha bijaksana, dan kita tak akan terzalimi dengan apa-apa pun perbuatan. Kita tak boleh mungkin nanti nak kata, ya Allah, bila kita buat jahat tu kan, sebenarnya ya Allah aku tak nak buat jahat tu, aku tak nak buat dosa tu sebenarnya, oh tapi dah engkau berkehendak aku buat dosa, so aku terbuatlah dosa tu. Tak ada. Kerana dia adalah atas pilihan kita sendiri. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah dia, saya
Adam. Ia memasukkan siapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmat. Baik. Perkataan may yasha. Perkataan may yasha. Perkataan man ini. Cikgu Mulia ni, man ni apa? Kenapa tanya Cikgu Mulia ni? Sebab siang tadi dia baru tanya saya soalan tentang perkataan man. Man ni apa? Macam mana nak tahu? Tak ingat. Tak ingat Ustaz. Baik, macam mana nak tahu man ni apa? Tengok je pada terjemahan, kan? Kalau terjemahannya sesiapa yang, kan? So maksudnya dia adalah isim Isyarah. mausul. Dia adalah kata dia adalah kata hubung. Isim mausul, kata hubung. Baik. Perkataan may yasha melihat kepada teks Arabnya. Kalau kita lihat pada nahunya lah khususnya. Saya tak detailkan perbincangannya, tetapi dia membawa kepada dua makna. Yang pertama ialah Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, may yasha, kerana perkataan man ini, kalau lihat pada i'rabnya, kalau siapa ada boleh tengok i'rab, dia ada dua. Pertama, dia adalah isim mausul. Yang kedua, dia adalah silah al-mausul. Itu dia punya term sedialah, kan? So makna yang keduanya ialah Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang nak, siapa yang dia nak. So maksudnya pertama adalah Allah masukkan whoever he wants, satu lagi whoever wants. So ada dua. Siapa yang Allah nak, Allah akan masukkan. Dan yang keduanya ialah Allah akan masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia sendiri nak masuk dalam rahmat Allah Azza wa Jalla itu. So perkataan man ini itu daripada sudut bahasa dia sikit, dan dia akan bawa kita kepada dua makna tersebut. So seseorang itu akan masuk kepada rahmat Allah umumnya adalah Allah yang akan tentukan mengikut kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Allah juga melihat nanti kepada siapa yang dia sendiri nak. So bila kita sendiri nak, apa yang akan berlaku? Kita akan mulalah bergerak untuk nak dapatkan apa yang kita nak. Betul tak? Kalau kita lapar, kan, apa yang kita akan buat? Kita akan mulalah bergerak untuk dapat apa yang kita nak tu, nakkan makanan. So akan bergeraklah. Sama ada pergi dapur masak ke, ataupun angkat telefon order ke, kan? Tapi yang penting kita akan mula bergerak bila kita nak. So rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah akan pilih siapa yang nanti Allah nak masukkan, dan maknanya yang kedua, Allah akan tengok siapa yang berusaha nak, maka Allah akan berikan kepada dia. Maka di penghujung surah Al-Insan ini, ia banyak memberi pengharapan kepada manusia keseluruhannya. Kerana Allah bercerita tentang orang kufur, Allah bercerita tentang orang yang syukur. Dan semua itu adalah atas kehendak dan kemahuan orang itu sendiri. Kita boleh pilih nak jadi syukur ataupun kufur. Dan kita kena berusaha untuk ke arah itu. Dan bukanlah maksudnya, untunglah orang-orang tu masuk syurga, kan, sebab dia dah dipilih, kan, selected, kan. Tak. So kita boleh berusaha untuk nak masuk dalam kumpulan itu. So may yasha ini dia geng dengan ayat 29, iaitu kembali kepada adakah kita ini nak. So kita decide dulu, kita nak yang mana. Kemudian kita berusahalah, dan lain daripada itu kita serahkanlah kepada yasha Allah, kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan Allah dia aliman, dia maha mengetahui, dan juga dia adalah hakiman, dia maha bijaksana dalam nak menentukan keputusan siapa yang layak ataupun tidak. Waz-zalimina, dan
Silakan Haji Syam. Silakan. Ustaz, the catchword. Hmm. Menurut peraturan yang ditetapkan. Baik. Catchword mana kita kena usaha. Kalau tak berusaha, tak adalah. Tak akan Betul. datang itu. Betul. So dia menurut aturan tu dia adalah kita kena usaha. So bukanlah kita nak bergantung kepada usaha kita, tapi usaha itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan selepas itu baru kita berhak. So usaha tu tunjukkan kita punya kesungguhan nakkan sesuatu itu. Dan orang-orang yang saya Ustaz, kalau kita dah usaha pun dia tak nak masukkan kita macam mana Ustaz? Sebab kuasa dia. Itu yang confusing tu. Iyalah, kalau kita tak usaha dan kita tak dapat masuk juga, maka itu adalah atas alim dan juga hakim Allah, atas keilmuan dan juga kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dia macam seorang sahabat yang dia nak jadi ketua, nak jadi panglima perang. Tapi Nabi tak perkenankan dia. Kan? Dia sebutkan dia adalah Abu Dzar. Dan Nabi sebut dia Abu Dzar, kau adalah orang yang lemah, tak sesuai nak jadi ketua ataupun panglima. Walaupun dia berusaha, kan, tetapi atas kebijaksanaan Allah, Nabi SAW, Nabi tahu dia tak layak untuk nak memegang portfolio itu. So dia atas apa pun keputusan dia adalah atas alim dan juga hakim. Maka kalau kita berpegang kepada Allah itu, dia Tuhan Maha mengetahui. So bila kita nakkan sesuatu, kita usaha sungguh-sungguh tapi kita tak dapat, maka kita bawa Allah, dia Maha mengetahui apa yang terbaik. So Allah tak bagi aku apa yang aku nak ni kerana Allah tu Maha bijaksana. Ada hikmah dia. Mungkin dia tak sesuai untuk aku sekarang, mungkin sesuai nanti. Kan, dan kita belajar itu daripada pengalaman kehidupan kita. Betul tak? Ada orang yang bila contoh, saya bawa lagi contoh tentang duit lah kan, tentang nak jadi kaya. Semua orang nak, orang muda sekarang pun nak. Tapi orang yang telah berpengalaman sekarang ni kan, orang yang telah berpengalaman, mereka dah tahu dah duit ini apa kesannya kepada seseorang. Betul tak? Kita nampak anak-anak muda yang mereka nak kaya, mereka berusaha, tapi bila kita tengok tu, kita tahu dah kalau duit ni dapat kat dia orang, apa kesan nanti pada dia orang. Bahkan kita pun sendiri dengan anak-anak kita boleh tahu dah, yang ni kalau dia ada duit lebih dia akan macam ni, yang ni kalau ada duit lebih dia tahu nak simpan dan sebagainya. Kita tahu sebab apa? Kita ada pengetahuan tentang perkara tersebut. So dengan pengalaman kita baru kita nampak, oh itu hikmahnya dulu. Allah tak bagi waktu aku muda dulu dapat ni. Oh sebab tu hikmahnya dulu aku tak dapat masuk sekolah ni contohnya. Oh mungkin hikmahnya dulu, itulah hikmah dia, aku kenal dengan orang ni sebab aku nak dapat pelajaran ini. So kita hanya tahu hikmah itu nanti, selepas itu kita berusaha nak, tapi akhirnya tak dapat. Dan itu adalah atas Allah yang Maha mengetahui dan atas hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu sebab dia sekarang, nanti barulah kita akan tahu. Dan ada orang yang dia pada zaman mudanya dia bersungguh-sungguh nak sangat banyak duit, dan akhirnya Allah bagi dia duit dan dia ada pengalaman dengan duit dia yang banyak itu, dia akhirnya menjadi seorang yang lain, berbeza, akhirnya terpesong. Kemudian Allah jatuhkan dia, kemudian Allah bawa dia balik dengan jatuhnya itu, Allah bawa dia balik ke jalan yang betul. Dan kemudian lepas pada itu Allah bagi dia balik duit, tapi pandangan dia ketika itu dengan duit berbeza. Perasaan dia dengan duit ketika itu berbeza dengan waktu dia muda dulu. Betul tak? Sebab sekarang dia ada duit dan dia ada pengalaman. Dan pengalaman itulah hikmah yang menjadikan seorang itu berbeza dengan dia yang dulu. Begitu dengan jawatan ke, dengan kuasa ke, dengan apa-apalah, kita akan jadi lebih bijak bila kita ada pengalaman. Dan itulah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang hakim.
Kita usaha sungguh kita nak, tapi Allah tahu kita layak ke tak untuk dapat. Bila kita boleh nak dapat perkara itu, bila sesuai waktu kita untuk nak dapat perkara tersebut. Kita lihat begitu pada Nabi SAW, kan? Boleh je Allah nak bagi Nabi ataupun ketika di Mekah, Quraisy semua terima dakwah Nabi. Tak perlu hijrah ke Madinah. Boleh tak? Boleh je. Tak perlu pergi ke Taif hingga Nabi diperlakukan dengan sedemikian. Boleh je. Tapi kenapa melakukan demikian? Kerana Allah itu alim dan juga hakim. Akhirnya bila Nabi bergerak ke Madinah, di Madinah ramai tak orang masuk Islam? Ramai. Mudah tak nak sebarkan Islam? Mudah. Tapi apa beza dia? Kita boleh tengok orang-orang yang masuk Islam awal kita zaman di Mekah, mereka berbeza tak dengan yang di Madinah? Berbeza. So hikmahnya apa? Hikmahnya ialah orang yang dulu susah, bila masuk Islam tu dalam keadaan yang susah, iman mereka kepada Allah sangat kuat. Berbeza dengan orang yang mudah masuk Islam ketika di Madinah, akhirnya ada golongan munafik. So hikmahnya nampak bila selepas daripada itu, tak tahu sekarang. Sekarang adalah waktu kita minta dan berusaha bersungguh-sungguh untuk apa yang kita minta. Dapat ataupun tidak, itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita pegang je pada dua perkara. Allah itu alim dan juga hakim. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Ada hikmahnya pada apa yang dia telah tetapkan pada kita. Dan sudah tentunya kita semua menginginkan, mengharapkan untuk nak masuk syurga. Dan kita tak tahu kita ni dapat masuk ataupun tidak. Kan? Dan sebab itulah kita perlu apa? Yudkhilu man yasha fi rahmati. Kita perlu sentiasa berusaha menunjukkan kesungguhan kita nak masuk dalam syurga, dalam rahmat Allah Azza wa Jalla itu. Dan Allah janji dalam Quran, innallaha la yudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amal ataupun balasan yang perlu diberikan kepada orang-orang yang buat baik. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, jangan bimbang, Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita lakukan. Dan orang yang zalim, Allah akan sediakan untuk mereka azaban alimah. Baik. Pertama, ini saya nak ajak lihat di penghujung ini sudut bahasa sikit. Yang pertama ialah perkataan a'adda ini sepatutnya berada di depan. A'adda sepatutnya berada di depan. So ayatnya sepatutnya berbunyi a'adda lizalimina. Sepatutnya begitu. A'adda lizalimina. Allah menyediakan bagi orang-orang yang zalim. Tapi sekarang ini yang sepatutnya berada di depan telah diletakkan di belakang, yang di belakang telah diletakkan di depan. So kenapa? Kerana Allah nak highlight tentang orang-orang yang zalim. Orang-orang yang huru-hara kita kata apa? Internal dan juga eksternal dia. Sabilan, jalan dia menuju Allah ini huru-hara. Dia ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, tak tahu mana arah yang dia nak tuju, naik turun dan keluar masuk. So itu az-zalimin. So Allah nak highlightkan tentang orang-orang yang zalim. So disebutkan az-zalimin di depan. Baik. Yang kedua, Allah sebutkan az-zalimina di sini nak mengkhususkan sesuatu yang umum. Allah boleh saja sebut dan Allah menyediakan azab yang pedih. Boleh je Allah sebut dan Allah menyediakan kepada manusia azab yang pedih. Tetapi tak Allah mengkhususkan, Allah menyediakan azaban alimah, azab yang tidak terperi sakitnya untuk orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim ini ialah orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan. Itu maksud orang yang zalim. Orang yang buat dosa dan juga kesalahan. Dia menzalimi diri dia dengan dosa dan juga kesalahan.
So dia adalah pengkhususan yang Allah sebutkan bahawa azab yang pedih ini Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang dia suka melakukan dosa dan juga kesalahan. Yang ketiga Allah letakkan di sini perkataan lahum. Lahum ini adalah sebagai taukid, penegasan. Dan kalau letakkan terjemahannya begini, dan disediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Azab yang tidak terperi sakitnya. Faham tak ayat tu? Faham dah. Lengkap dah. Tapi kalau kita jemahkan perkata, dia akan bunyi dan orang-orang yang zalim. A'adda, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. So lahum ini adalah tambahan. Kalau dia tak ada pun ayat itu sudah difahami dan Allah sediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Dah difahami dah. Tapi lahum ini ditambah menunjukkan kepada penegasan bahawa memang azab yang pedih ini, aliman yang tidak terperi sakitnya ini disediakan untuk orang-orang yang zalim. Ia ingatan di penghujung surah Al-Insan yang Allah bawakan. Kepada manusia, ingatannya. Manusia akan berat kepada untuk menjadi orang yang zalim. Sedangkan Allah Azza wa Jalla ingin memberi rahmat kepada manusia. Tetapi manusia cenderung untuk menjadi orang-orang yang zalim. Surah Al-Insan, majoriti ayatnya bercerita tentang nikmat syurga. Cuma di penghujung inilah hanya ada beberapa ayat. Allah mula dengan cerita manusia ini, dia itu adalah lam yakun syai'an mazkura, dia tak dikenal, tak disebut, dia tidak ada apa-apa, kan? Dan Allah akhirkan surah Al-Insan dengan az-zalimin, nak menunjukkan manusia tu nanti daripada dia kecil tak ada apa-apa, kemudian dia besar, diberikan pelbagai nikmat dan akhirnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi az-zalimin. Orang-orang yang degil, orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Allah suruh buat A, dia pergi buat B. Allah suruh buat C, dia buat D. Ada je benda yang dia nak degil kan. Ada je benda yang dia nak melawan. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Insan ini pelbagai nikmat yang Allah berikan dan Allah khususkan penyebutan itu tentang syurga yang Allah nak berikan kepada manusia. Dan tetapi Allah ingatkan juga di hujung ini kecenderungan manusia untuk menjadi orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala alam. Itu yang saya kongsikan pada surah Al-Insan ini, surah ke-76. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Saya fikir ada mungkin banyak pelajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini. Tapi memadailah dengan kita ambil satu, fokus kepada itu yang untuk kita perbaiki pada diri kita. Jangan kita jadikan pada setiap surah yang kita pelajari ia hanyalah sebagai sesuatu yang berlalu begitu sahaja. Dan seperti saya sebutkan di awal, kita masuk surah Al-Insan kosong dan janganlah kita keluar daripada surah Al-Insan juga dalam keadaan yang kosong. Minimum kita ada apa? Hadhihi tazkirah. Minimum kita ada satu peringatan yang boleh kita ambil untuk kita bawa ke depan selepas selesai daripada surah Al-Insan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Di akhir ni saya mohon maaf sepanjang perkongsian dan surah Al-Insan ini ada tersalah kata, ada tersalah fakta dan juga ada waktu yang cancel, ada waktu yang tukar hari dan ada waktu yang terlebih. Saya mohon maaf untuk perkara itu dan saya ucapkan jutaan terima kasih jazakumullah khairah pada semua yang terus bersama-sama daripada awal hingga akhir mendengarkan perkongsian saya. Mudah-mudahan Allah nilai ini sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Saya doakan semua untuk terus bersama-sama dengan Al-Quran, bergerak dengan Al-Quran di mana sahaja, dengan sesiapa sahaja, kan? Salam Ustaz, lepas ni tak ada. Selepas ini dia tak mesti di sini, dia tak mesti dengan saya, kerana Quran ini boleh saja ia dipelajari di mana-mana dengan sesiapa sahaja dan kita nak terus berdoa agar Allah terus pilih kita untuk bersama dengan Quran.
kita tunjukkan kesungguhan kita dan usaha kita untuk dekat dengan Quran. Mudah-mudahan Allah pilih kita, kerana selain daripada kita, ramai lagi orang yang Allah boleh pilih untuk berkhidmat dengan Al-Quran ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti setakat itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk mungkin menyambung perbincangan kita pada surah yang Allah Alam. Setakat ini kita berhenti dululah pada surah ini yang terakhir. Yang ke depan Allah Alam, mungkin nanti kita tengok bagaimana. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan lah pada kita untuk ke depan nanti, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih semua. Saya mohon maaf sekali lagi dan jutaan terima kasih ucapkan pada semua, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Barakallahu fiik.